Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma yassir wa la tu'assir ya karim, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa zakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sadaqallahul azim. Fadil Tuan Imam, Tuan Bilal, Saf Kepimpinan Surau, Tuan-tuan guru, muslimin, muslimat, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Kita sambung bacaan dan perkongsian pada malam ini pada tafsir surah Al-Kahfi, suatu huraian dan perbincangan daripada Fadil Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awam. Sambungan pada ayat yang ke-30 dan 31. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati inna la nudhi'u ajra man ahsana 'amala. Ulaika lahum jannatu 'adnin tajri min tahtihimul anhar. يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal soleh, tentulah kami tidak akan mensia-siakan pahala orang yang mengerjakan amalannya dengan baik. Mereka itulah orang-orang yang bagi mereka syurga adni yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka dihiaskan di dalamnya dengan gelang-gelang daripada emas, dan mereka itu memakai pakaian-pakaian hijau daripada sutra halus dan sutra tebal yang disulam, sedang mereka bersandar di atas tempat duduk yang indah. Itulah pahala yang sebaik-baiknya, dan itulah tempat rehat yang sebaik-baiknya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, ayat ini adalah lanjutan, sambungan kepada ayat yang ke-29 yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebut. Di sana kata Allah Subhanahu wa ta'ala, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Barang siapa yang ingin beriman, maka hendaklah dia beriman, dan barang siapa yang ingin kafir, maka dia kafir. Allah Ta'ala sebut dengan dua pilihan manusia. Man syaa falyu'min, kalau dia memilih untuk dia beriman, maka dia beriman. Man syaa falyakfur, kalau dia pilih untuk jadi kufur, maka dia jadi kufur. Lalu apa beza orang yang memilih untuk beriman dan orang yang memilih untuk kufur? Maka Allah sebut dalam perbincangan kita yang lepas, Inna a'tadna lizzalimina naran ahata bihim suradikuha wa in yastaghithu yughasu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bisa syarabu wa sa'at murtafaqa. Kalau memilih untuk kufur ingkar kepada Allah, maka ingatlah kamu akan ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya kami sediakan bagi orang-orang yang zalim itu api neraka yang mengepung dan mengelilingi mereka
laksana dikelilingi oleh kemah. Dan jika mereka meminta minum, nescaya mereka diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan muka. Dan itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling hina. Jadi Allah sebut kebenaran itu daripada Tuhan kamu. Lalu kamu pilih sama ada nak beriman ataupun kufur kepada Allah. Lalu kalau kamu memilih untuk kufur kepada Allah, ini balasannya. Ya, kami sediakan azab siksa di dalam neraka. Antara bentuk siksaannya ialah meminum air daripada besi yang mendidih. Minum air daripada besi yang mendidih, itu minuman ahli neraka. Dan Allah lanjutkan dengan ayat berikutnya, kalau kamu pilih untuk beriman, apa yang kamu dapat? Lalu Allah sebut, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, mereka ini di samping mereka beriman, mereka melakukan amal soleh, inna la nudhi'u ajra man ahsana amala, maka kami tidak akan sia-siakan balasan ganjaran orang-orang yang melakukan kebaikan. Apa dia yang Allah Ta'ala berikan sebagai balasan kepada mereka? Ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Mereka ini Allah berikan kepada mereka syurga adni yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tidak cukup dengan itu, Allah sebut yuhallawna fiha min asawira min zahabin, mereka dihiaskan di dalamnya dengan gelang-gelang daripada emas. Wa yalbasuna thiyaban khudran min sundusin wa istabra, mereka memakai pakaian-pakaian yang hijau daripada sutra yang halus dan tebal. Muttaqiina 'alal araik, mereka dalam keadaan bersandar di atas tempat duduk yang indah. Maka Allah Subhanahu wa taala tutup dengan ni'mas sawab wa hasunat murtafaqa. Ni'mas sawab, itulah sebaik-baik balasan, wa hasunat murtafaqa, dan itulah tempat rehat yang sebaik-baiknya. Bagi ahli neraka, kata Allah, bi'sa syara wa sa'at murtafaqa. Bi'sa syara wa sa'at murtafaqa. Bagi ahli syurga Allah kata ni'mat thawab wa hasunat murtafaqa. Dia punya laras bahasa dia tu hampir sama, tetapi yang membezakan adalah perkataannya. Bagi ahli neraka kata Allah bi'sa syarab wa sa'at murtafaq. Bagi ahli syurga kata Allah ni'mas thawab. Tadi bi'sa syarab, ni'mas thawab wa hasunat murtafaq. Sebaik-baik balasan dan sebaik-baik tempat tinggal dan tempat kembalinya mereka. Adapun ahli neraka kata Allah bi'sa syarab, seburuk-buruk minuman. Kenapa seburuk-buruk minuman? Mereka dihidangkan di dalam neraka dengan air yang kata Allah, air mereka itu yang diberikan adalah besi yang panas menggelegak. Itulah air yang mereka minum, yang dengan asbab minumnya itu maka luluh segala isi-isi yang ada pada bahagian muka. Bi'sa syarab, itulah minuman yang paling teruk yang Allah sediakan kepada mereka. Wa hasunat wa sa'at murtafaqa, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi kalau kita lihat cantik cara Allah Subhanahu wa taala ajar kita. Ya, Allah Taala sebut bahawa kebenaran itu datang daripadanya, datang daripada Allah.
Maka dengan kebenaran yang datang daripada Allah ini, maka manusia yang membuat pilihan, sama ada dia memilih untuk mengambil kebenaran dengan menjadi orang yang beriman, atau dia memilih untuk menolak kebenaran dengan menjadi orang yang kufur. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Maka Allah beri ancaman, kalau kamu memilih untuk kamu ingkar kepada Allah, maka balasannya ialah neraka jahanam. Ya, betapa dahsyat neraka jahanam. Kamu akan meminum minuman yang diperbuat daripada api yang panas mendidih, yang dengan minum itu menjadikan hancur luluh segala kulit-kulit isi-isi yang ada pada bahagian muka dengan sebab panasnya besi. Tetapi kalau kamu memilih untuk kamu beriman kepada Allah, faman syaa'a falyu'min, kamu pilih untuk beriman kepada Allah, maka kata Allah, inna la nudhi'u ajra, kami tidak akan mensia-siakan balasan man ahsana amala, orang-orang yang melakukan amal kebaikan. Apakah balasannya? Balasannya ialah dianugerahkan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala, dihidangkan dengan segala macam keistimewaan yang ada dalam syurga, diberikan perhiasan daripada emas, dipakaikan dengan pakaian daripada sutra, duduk bergembira dalam syurga. Ini ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mensia-siakan pahala orang yang melakukan amal kebaikan. Mereka bukan sekadar melakukan amal kebaikan, malah sentiasa membaikinya supaya menjadi lebih baik. Contohnya, kalau mereka bersolat, mereka akan sentiasa membaikinya supaya mereka menjadi lebih baik. Kalau mereka melakukan kejahatan, mereka akan segera bertaubat dan menggantikannya dengan mengerjakan amal yang baik. Orang yang mengerjakan amalannya dengan baik, dalam maksud kalau mereka menunaikan solat, di samping amalan ibadat yang biasa, daripada tidak solat dia tunaikan solat. Kita tak lama lagi menghampiri bulan Ramadan. Malam ni memasuki 1 Rejab. Kita diajar untuk mula memperbanyakkan doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rejab, berkatilah kami pada bulan Sya'ban, dan berilah kesempatan kepada kami, wahai Allah, untuk berada pada bulan Ramadan. Tak lama lagi, dalam kurang lebih 2 bulan, kita akan berhadapan dengan bulan Ramadan, bulan yang dijanjikan akan kelebihan yang berganda daripada Allah Subhanahu wa taala. Pantas dan cepat masa berlalu. Pejalan-celik nak Ramadan dah kita. Tak lama. 2 bulan ni sekejap je. Pejalan-celik puasa dah kita. Sekejap. Baik. Maka tuan-tuan sekalian, yang dikatakan ahsan amala, mereka yang melakukan amal bukan sekadar melakukan amal, tetapi mereka melakukan dengan cara yang terbaik. Bukan sekadar man amila amalan, kata Allah. Bukan sekadar man amila amala, sesiapa yang melakukan amal, tapi Allah sebut man ahsana amala, mereka yang memperelokkan amal ibadahnya. Maka kalau orang solat sebagai contoh, maka mereka menunaikan solat dengan cara yang terbaik. Solat memang siapa-siapa pun solat, tetapi dalam menunaikan solat kita lakukan dengan cara yang terbaik. Cara terbaik mengikut apa yang dianjurkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, solat secara berjemaah,
mencapai khusyuk dalam solat, adanya tamak ninah dan seumpamanya. Itu yang dinamakan kita melakukan solat dengan cara yang terbaik. Ada orang kalau tanya semaya, tapi seminit je semaya. Assalamualaikum, cepat. Biasa anak-anak kita lah begitu. Kalau orang tua pun jenis buat gitu juga nanya. Kalau ekspres ni biasa anak-anak kita suruh dah semaya tu. Tak dah seminit kita tanya dah semaya tu dah. Bila semaya? Kejap tadi. Oh, cepat semaya. Jadi dalam bab solat sebagai contoh, kita tunaikan solat secara sempurna. Termasuk dalam amalan-amalan yang lain. Baik. Kalaupun melakukan kesilapan, takdirnya kita melakukan kesilapan, dan memang tak boleh lari dah, kita sebagai manusia biasa, kita tidak malaikat, kita tidak maksum, tentu ada kesilapan-kesilapan yang kita lakukan. Maka apa yang perlu kita buat? Maka kita bertaubat dan dengan segera kita melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Nabi ajar kepada kita dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, kata Nabi, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah amal kejahatan yang kamu lakukan dengan amal kebaikan. Nescaya amal kebaikan yang kamu lakukan itu akan menghapuskan kejahatan yang kamu lakukan. Allah dan Nabi SAW, wa atbi'is sayyi'ata al-hasanah. Kamu susuli perbuatan jahat kamu dengan kamu melakukan perbuatan yang baik, nescaya perbuatan baik itu akan menghapuskan dosa-dosa kamu. Bukan makna yakni nak ajar kita hak baik pun buat, hak jahat pun buat, tidak. Tapi Allah Ta'ala nak ajar kepada kita melalui sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, bila kita buat benda salah, untuk kita diberikan keampunan oleh Allah, maka kita kena lakukan amal soleh. Yang kita lakukan amal soleh, maka dengan amal soleh yang kita lakukan, dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tamhuha, amal soleh kamu akan menghilangkan, akan mendilit, akan menghapuskan kesalahan-kesalahan yang kamu telah lakukan, kelebihan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Setiap kejahatan yang dilakukan hendaklah diiringi dengan taubat dan amalan yang baik. Amal kebaikan itu boleh menghapuskan dosa dan kejahatan yang dilakukan. Orang yang mengerjakan amal kebaikan akan diberi ganjaran pahala yang tidak ada bandingan dan tandingannya. Pahala tersebut diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun masyarakat memencilkan dirinya setelah dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi ajar kepada kita, kalau kita melakukan kesilapan, susulilah ia dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma seperti yang selalu kita sebutlah, kadang kata sekalian, dalam sehari mungkin kita tak jumpa apa silap, apa salah yang kita buat. Maknanya kalau fikir daripada pagi tadi sampai ke ni, jumpa ke tidak kesilapan-kesilapan, dosa-dosa yang telah kita lakukan. Kalaulah kita rasa kita tak jumpa kesilapan itu, maka kena cek balik, kena muhasabah balik. Perfect betul lah kita, perfect sangat dah kita,
kalau kita tak ada salah silap, tak ada dosa daripada pagi tadi. Jadi kalau takdirnya kita kata memang aku ada dosa. Apa dosanya? Sebagai contoh, mata kita ada melihat kepada aurat wanita, contoh. Ataupun boleh jadi mulut kita ini ada mengeluarkan kata-kata cacian makian yang tidak sepatutnya. Ataupun boleh jadi kita ini ada bersangka buruk dengan kawan-kawan, sebagai contoh. Maka kita telah melakukan kesilapan. Maka cara mana kita nak betulkan kesilapan kita? Ialah dengan cara kita melakukan amal soleh. Maka amal soleh ini akan menghapuskan kesilapan-kesilapan yang kita telah lakukan, seperti mana yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sebagai salah satu cara taubat kita kepada Allah, melakukan amal soleh. Kita tunaikan solat secara berjemaah, kita tunaikan solat sunat. Kalau ada kesempatan derma, kita derma. Kita berada dalam majlis seperti ini, berkuliah, suatu ibadah kepada Allah Ta'ala. Amal soleh kita kepada Allah, yang dengan amal soleh ini takdirnya ada salah silap yang kita lakukan, dosa-dosa yang kita lakukan, mudah-mudahan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, musim-musim tengah panas ni cabaran juga nak dengar kuliah. Cabaran nak dengar kuliah. Masing-masing duk terpacak mata menunggu analisa astro awani. Macam-macam. Kami ustaz-ustaz pun dalam grup WhatsApp nak ambil tajuk apa ni, tak boleh fokus ni, tak boleh fokus ni. Setiap saat ni duk tengok apa update, siapa Perdana Menteri, siapa Perdana Menteri kan. Dekat maghrib tadi, Ketua Setiausaha Negara telah keluarkan kenyataan Tun Mahathir diminta memegang sebagai Perdana Menteri sementara. Kan dia resign. Jadi sementara ada Perdana Menteri yang baru, yang di Pertuan Agong mentitah supaya Tun Dr. Mahathir kekal sebagai Perdana Menteri. Itu update sebelum maghrib tadi. Tak takut berlaku perubahan pula kan. Dia dalam politik ni sekejap aja. Jadi bimbang juga kan. Waktu kuliah malam tadi pun kan, duk kuliah tu bimbang juga, takut dia pun tak fokus kan. Isu kuliah bulan depan ada lagi kan. Isu semasa ni tengah-tengah panas ni lah dia punya tu kan. Baik. Jadi kita beriktikaf di masjid, di surau, kita dengar kuliah, kita berzikir, maka ia suatu bentuk amal soleh. Maka dengan amal soleh yang kita lakukan, maka ia menghapuskan dosa. Jadi bila kita semayang sebagai contoh seperti ini, kan kita solat pula, kita solat secara berjemaah, berapa kebaikannya. Solat tu kebaikan dah. Solat berjemaah pula ada kebaikannya, dengan amal soleh dia. Kita datang pula ke surau, kita beriktikaf, di situ ada lagi amal soleh. Maka alhamdulillah, dengan banyak amal soleh yang kita lakukan, mudah-mudahan terhapus segala salah silap kita. Kekadang kita dengan anak-anak, kita dengan isteri, dengan suami, dengan keluarga, maknanya banyaknya salah silap kita. Cuma yang saya sebut tadilah, takut-takut kita cari silap kita tu tak jumpa, tu yang jadi masalah kan. Duk termenung daripada pagi tadi, aku tak ada buat apa salah. Bangun tidur on time, boleh mari masjid, boleh mari surau berjemaah lagi, balik subuh sempat lagi berzikir, sempat baca Quran. Lepas tu hantar anak sekolah, lepas tu pergi kerja, buat kerja, tak ada salah apa kan, tak ada dosa apa kan. Perfect betul kita kalau tak ada dosa kan. Kena study balik dari sudut dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil. Kadang-kadang kita tak perasan, kita duduk di pejabat, popet duduk mengumpat, tak perasan boleh jadi kan. Boleh jadi, kerana sebutnya. Jadi
Maka dengan kita melakukan amal soleh, mudah-mudahan kesilapan-kesilapan kita itu terhapus. Maka bagaimana dengan mereka yang tidak melakukan amal soleh? Kan? Ada je di sana mereka yang beragama Islam tapi solatnya tidak. Kan? Solatnya tidak. Kalaupun dia solat, solat di akhir waktu. Kalaupun dia solat, tidak solat di surau di masjid. Kan? Jadi dalam keadaan dahlah jauh daripada Allah. Kan? Semayanya tidak. Bila dah semayanya tidak, dosa bertambah. Dosa bertambah. Maka bila akan bersih? Kita paling-paling tidak kekotoran berlaku, kita tunaikan amal soleh, maka dia bersih. Kotor pula dia bersih, kotor pula dia bersih, kotor pula dia bersih. Tapi kalau orang yang dah lah taubatnya tidak, amal solehnya tidak, maka main kotor, yang kita bimbang, akhirnya dia akan berlaku seperti kata Allah Ta'ala, summa qasat qulubuhum. Kemudian hati mereka menjadi keras. Dan bila dah hati jadi keras, ni yang kita pesan apa pun dia dah tak peduli dah. Dia dah tak peduli. Kita ni yang alhamdulillah hati kita masih hidup. Kalau orang beri teguran nasihat, kita akan balas dengan ucapan terima kasih kerana tegur. Saya akan betulkan. Tapi ada orang bila dah hati dia keras, hati dia gelap, tak saya tegur lah, tak saya nasihat, tak jadi apa. Silap-silap dia pula marah pada kita. Apa sibuk-sibuk? Hubur lain-lain. Apa sibuk-sibuk? Ini urusan aku dengan Allah. Apa kamu sibuk? Ini yang berlaku. Jadi kita bimbang, takut dengan asbab dosa kita yang dilakukan tidak diimbangi dengan amal soleh, menjadikan dosa semakin bertambah. Bukan bermakna saya sebut begini nak supaya kita rasa tak apa, kita buat jahat apa, kita buat baik, kita buat jahat, kita buat baik. Dah, bukan maksud itu. Maksudnya kalau ada salah silap yang kita lakukan, dosa-dosa yang kita lakukan terhapus dengan kita menunaikan amal soleh. Itu nak sebutnya janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, maka apa yang mereka dapat? Kata Allah, ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihal anhar, yang mengalir. Mereka ini beroleh syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai bermakna begitu mudah ahli syurga menikmati kemewahan yang di dalamnya. Bukan sekadar satu sungai, al-anhar, sungai-sungai yang disebut dalam ayat yang lain. Sungai-sungai itu ada sungai yang daripada susu, ada sungai daripada arak. Allah sebut dalam surah yang lain, ada sungai daripada susu, ada daripada arak. Kata Allah dalam surah Muhammad, Allah Ta'ala sebut, fiha anharum min ma'in ghairi asinin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh wa anharum min khamrin lazzatin lisyaribin wa anharun min asalin musaffa. Allah sebut, bagi mereka ahli syurga ada sungai-sungai yang tidak berubah rasa dan baunya, dan beberapa sungai dari susu yang tidak berubah rasanya, serta beberapa sungai dari arak yang lazat bagi orang yang meminumnya, dan juga beberapa sungai dari madu yang suci bersih. Kalau sebut arak ni jangan duk bayang arak dunia, kan? Akhirat ada arak, pelik tu. Jangan duk pelik gitu. Jangan duk bayang arak akhirat ni sama macam arak dunia ni kira duk bunuh orang je. Kalau tuan-tuan berjalan di highway tu, yang saya terperasan banyak peringatan sila pasang tali pinggang keselamatan anak-anak.
di Highway Plus lah. Banyak perasan keluar iklan besar-besar, keselamatan tali pinggang anak-anak. Tapi peringatan pemandu mabuk tak jumpa. Pemandu mabuk tak jumpa. Wallahualam, takut waktu saya lalu dia pun keluar, awas pemandu mabuk tu pasti. Tapi semalam lalu highway ni, highway elit pada lalu kebetulan hantar anak kan. Ada SKVE ke hari, terperasan iklan tu lah. Dia keluar yang melintang jalan tu, sila pasang apa ni kan sekarang ni anak-anak kena apa nama ni, kena pasang, dia panggil kasih untuk anak-anak. Maknanya kalau siapa-siapa yang ada anak kecil, dia perlu ada kursi baby tu. Kalau tak ada kursi baby tu, dia kira salah. Jadi nak tengok juga, awas pemandu mabuk tak jumpa. Boleh jadi seperti saya sebut lepas saya lalu, dia pun keluar kan tu. Boleh jadi, wallah. Terus ya Azan. Terus. Baik. Jadi arak dalam syurga tidak seperti arak dunia. Arak dalam syurga kata Allah, khamrin lazzatin lisyaribin, arak yang sangat lazat untuk diminum. Jangan bayang arak dunia. Apalagi yang dijanjikan oleh Allah, anharum min asalin, sungai daripada madu. Sungai daripada madu. Kita nak boleh madu sepekan ni pun berapa puluh ringgit kena bayar. Orang kata kalau hak murah tu boleh jadi hak tidak original. Ada setengah orang kata nak tahu original tak original, kalau mahal original lah tu. Kalau murah tidak. Wallahualam. Wallahualam, orang yang reti bab-bab madu dia pandai kan. Macam-macam lah. Akhirat madu ni macam sungai. Jadi sungai. Rasa nak berenang, sila berenang. Betapa hebat nikmatnya daripada Allah. Anharum min labanin, di bawahnya sungai daripada susu. Allahu Akbar. Hebat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya juga, kalau kita lihat gambaran orang yang ada di bawahnya ada kolam apa semua, ada sungai, itu gambaran kemewahan dan keselesaan yang ada serta ketenangan yang ada. Kebanyakan orang-orang yang duduk jenis rumah-rumah kaya banglo, dia sengaja buat ada kolam apa semua. Kenapa? Sebab dia boleh berikan rasa tenang bila ada kolam. Termasuk juga kalau tuan-tuan pergi resort yang berada atas air, agak-agak berapa ringgit satu malam di Spa Gold Coast tu. Ada RM100 satu malam. Mana adanya kan? Dia kira bila atas air mahal. Tu bila atas air mahal. Tuan-tuan kata bila Sabah Sarawak atas air murah je. Tu rumah apa dia panggil tu kan. Tu murah je. Baik, itu kenikmatan yang Allah janjikan. Sungai bukan sekadar sungai daripada air yang bersih, tetapi juga sungai susu, sungai madu dan sungai arak. Arak di syurga tidak sama dengan arak yang ada di dunia. Rasanya sedap dan tidak memabukkan. Sungai-sungai tersebut tidak pernah kering, walaupun ramai penghuni syurga yang mengambil airnya pada setiap hari. Nikmat yang Allah beri. Yang keduanya, Allah sebut nikmat yang akan diperoleh oleh ahli syurga dengan asbab berimannya mereka kepada Allah, dengan asbab mereka melakukan amal soleh. Apa dia kata Allah? Yuhallawna fiha min asawir min zahabin. Mereka dihiaskan di dalamnya dengan gelang-gelang daripada emas. Ya, mereka dihiaskan dengan gelang-gelang daripada emas. Diberikan perhiasan kepada mereka. Dia tak adalah benda yang sangat disukai, khususnya oleh golongan-golongan
wanita sebagai contoh perhiasan daripada emas. Bagaimana hebatnya dalam syurga mereka dihiaskan dengan gelang-gelang yang diperbuat daripada emas, menggambarkan betapa mewah, betapa seronoknya mereka berada dalam syurga dengan segala perhiasan diperbuat daripada emas. Bahkan disebut dalam ayat yang lain, bukan sekadar daripada emas, bahkan daripada yang lain-lain, dia punya mutiara, permata, macam-macam, sebarang bentuk kemewahan, keindahan yang menjadi kesukaan manusia. Bila sebut emas ni, oh pakak sukalah, seronoklah kan. Tak kira bukan sekadar golongan ibu-ibu yang seronok, lelaki pun seronok juga kan. Dapat emas seronok. Yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala, wa yalbasuna thiyaban khudra, mereka memakai pakaian-pakaian yang hijau daripada sutra halus dan sutra yang tebal. Dalam tafsir Ibnu Katsir, yang dimaksudkan sundus di sini, min sundusin, ialah sutra yang nipis lagi lembut, seperti kain untuk baju. Dan dimaksudkan istabrak ialah kain sutra yang tebal, yang begitu menggilap warnanya. Sundusin sutra, sutra yang nipis. Istabrak merujuk kepada sutra yang tebal. Macam mana dia punya tebal, nipis, apa semua, wallahualam. Kalau orang yang biasa dengan sutra ni, maknanya dia punya kelembutan kainnya itu yang menjadikan begitu selesa apa semualah kan. Ada pun orang lelaki atas dunia, dia tidak dibenarkan pada hukum memakai pakaian daripada sutra. Tapi bila jadi ahli syurga, pakaian mereka adalah daripada sutra, dan bukan seperti sutra yang ada atas dunia, sutra yang jauh lebih hebat daripada apa yang ada atas dunia. Yang keduanya ialah menjadi dalil bagi ulama-ulama kita yang mengatakan pakaian ahli syurga warnanya hijau. Wa yalbasuna thiyaban khudra. Saya tak sempat untuk merujuk secara lebih detail apakah hikmah dinyatakan pakaian berwarna hijau di situ. Wallahu alam, tak sempat nak melihat dalam tafsir Ibnu Katsir yang saya rujuk ini. Tidak diperincikan tentang warna hijau yang menjadi pakaian ahli syurga. Nak kena rujuk dalam tafsir yang lain yang tentu ada hikmah tersendiri. Jadi bila kita dengar ada ustaz-ustaz mengajar pakaian ahli syurga warna hijau, bukan cakap-cakap kosong. Memang disebut oleh Allah thiyaban khudra, pakaian berwarna hijau yang menjadi pakaian ahli syurga. Muttaqiina fiha 'alal araik, yang muttaqiina fiha 'alal araik, mereka bersandar di atas tempat duduk yang indah. Orang yang duduk dalam keadaan kemewahan, kesenangan, duduk bersandar, duduk bersandar dalam keadaan yang kita kata dalam penuh keselesaan, bersandar duduk dalam keadaan penuh selesa, menikmati nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka, yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala tutup dengan menyatakan nikmat thawab. Itulah pahala yang sebaik-baiknya, dan itulah tempat rehat yang sebaik-baiknya yang Allah beri. Jadi ayat yang kita bacakan ini, insya-Allah nanti kita akan lihat ada lagi dia punya penguraiannya. Cuma kita nak lagi faham ayat ini, kena ambil daripada ayat yang sebelumnya. Yang saya nak simpulkan balik, bila Allah Ta'ala kata al-haqqu min rabbikum, kebenaran itu daripada Tuhan kamu. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur, maka siapa yang memilih untuk dia beriman, maka dia beriman.
dan siapa yang pilih untuk dia kufur, maka dia kufur. Tapi ingat, kalau dia memilih dia kufur, maka ini balasan dan akibat yang dia akan terima yang Allah sebut. Tetapi kalau dia pilih untuk dia beriman, maka ini ganjaran-ganjaran dan kelebihan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selepas Allah Ta'ala sebut, kalau kamu pilih untuk kamu jadi kufur, ini akibatnya, dan kamu pilih untuk kamu beriman, ini ganjarannya, maka kamu nak pilih yang mana? Takkan nak pilih yang kufur lagi. Maka tentulah selayaknya bagi kamu untuk memilih beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Atas sekalian kita berhenti sekadar ini. InsyaAllah kita sambung dalam pertemuan kita akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina ila siratikal mustaqim. Allahumma hdina as-siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu